والصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. لقد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 85. Maksud firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang sesiapa yang mencari agama ataupun cara hidup selain daripada Islam, nescaya tidak akan diterima sama sekali di sisi Allah, dan pada hari akhirat dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Yang dihormati lagi dikasihi yang berbahagia Al-Fadil Al-Akh Tuan Imam, yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dengan kita melaksanakan amal-amal yang saleh, Allah Ta'ala berfirman di akhir surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Sebarang sesiapa yang ingin bertemu dengan Allah pada hari akhirat kelak, yakni mendapat keredaan Allah, Allah Ta'ala letakkan dua syarat. Syarat yang pertama, faly'amal 'amalan salihan, maka laksanakanlah, tunaikanlah amal-amal yang soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, tidak sekali-kali kita melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba-hambanya yang melaksanakan amal-amal yang soleh dan menjauhkan diri kita daripada melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah pada pagi yang berbahagia ini kita berada pada 112. Tak tahu dalam jam saya sebut begitulah, 1112. Kita berada di awal bulan Januari 2012. Kita yakin dan kita percaya, walaupun bulan ini bulan Masihi, kita mengharapkan agar kehidupan kita senantiasa mendapat keredaan Allah. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah saya berhajat untuk sambung pengajian kita menggunakan kitab Muqaddimah Akidah Muslimin yang dikarang oleh yang bahagia Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Kalau tuan-tuan masih ingat, pada bulan lepas kita menghabiskan satu bab yang ke-19, iaitulah berhubung dengan ciri-ciri kufur zaman hari ini. Kita telah bahas panjang, dan kitab ini kalau tuan-tuan masih ingat, dia membicarakan tentang persoalan akidah, iman dan Islam, ciri-ciri kufur, ciri-ciri batas-batas iman dan kufur, perkara-perkara yang melibatkan persoalan akidah, termasuklah murtad, termasuklah sifat-sifat yang dikemukakan berhubung dengan sifat yang Allah Ta'ala keji, termasuk di kalangan orang-orang munafik dan seumpamanya.
Cuma pada pagi ni tuan-tuan sekalian, selepas selesai bab 19 hari itu, kita masuk bab yang ke-20, iaitulah bab yang terakhir. Ada dua muka surat sahaja bab yang terakhir ni. InsyaAllah saya rasa saya baca sepintas lalu, kita habiskan kitab ini dan kita lihat pemahaman secara menyeluruh. Dalam bab yang terakhir ini, pengarang kitab dia bawa kesimpulan. Hasil kita membincangkan kitab ini berhubung dengan perbahasan, berhubung dengan persoalan iman dan takwa, berhubung dengan persoalan batas-batas iman dan kufur. Sejak kita akil balik 50-60 tahun yang lalu, sejak 50 tahun 60 tahun yang lalu, tidak semestinya sejak kita balik itu sampai sekarang akidah kita itu statik. Dia akan berlaku perubahan jika sekiranya kita jaga ataupun kita tidak jaga, jika sekiranya kita pelihara ataupun kita tidak pelihara. Jika sekiranya kita jaga dan kita pelihara, insya-Allah iman itu, akidah itu senantiasa semak dalam kita. Tetapi jika sekiranya kita tidak jaga dan kita tidak pelihara, perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah boleh berlaku. Perkara yang boleh merosakkan akidah, kita bahas dah. Tidak hanya semata-mata tunggu nanti kita nak kena duduk di dalam tokong kuil Hindu, kuil tokong Cina dan seumpamanya. Tidak. Tetapi dia boleh berlaku dalam beberapa bentuk yang cukup luas. Dia boleh berlaku dalam bentuk perkataan yang kita sebut, ucapan yang kita sebut. Akidah itu boleh rosak, dia boleh berlaku dalam melalui perbuatan yang kita buat. Bahkan bukan setakat perkataan dan perbuatan, tetapi juga i'tiqad, pengakuan kita juga boleh merosakkan akidah kita jika sekiranya pengakuan kita itu tidak benar. Bahkan di dalam kitab Mustikah Hadis, pengarang kitab memetik beberapa hadis Nabi SAW bagaimana rosak akidah ini, syirik kepada Allah itu dia boleh berlaku dalam bentuk ibadat kita buat kepada Allah. Kita sembahyang, rupa-rupanya sembahyang kita itu syirik. Rupa-rupanya sembahyang kita itu kita buat perkara syirik, yakni kita sembahyang tidak semata-mata kerana Allah. Maka kita bincang sebelum daripada ini kesimpulan yang dibuat oleh pengarang kitab, bagaimana hasil perbincangan apa yang telah dimuatkan melalui tajuk-tajuk tersebut. Bab yang terakhir ini iaitulah bab wajib. Iman wajib dipelihara dan dipertahankan oleh kita. Oleh kerana iman sahajalah yang menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat, di mana segala kepentingan yang lain itu adalah tempelan semata-mata. Justru itu pergantungan hanyalah kepada iman dan Islam, maka ianya hendaklah diletakkan lebih penting dari segala yang lain. Jadi kerana itulah Rasulullah SAW dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in telah meletakkan iman dan Islam itu mengatasi kepentingan nyawa, keluarga, bangsa, tanah air, harta dan lain-lain. Walaupun tidak dinafikan bahawa kepentingan tersebut juga mesti dipertahankan, tetapi iman dan Islamlah yang menyelamatkan itu semua. Sesungguhnya sirah Rasulullah SAW membawa peristiwa pengajaran betapa mulianya iman itu kepada hidup dan matinya manusia. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 102, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan menjadi orang-orang Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 136, Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Barang sesiapa yang mengkufurkan Allah, malaikatnya, kitabnya, Rasulnya dan hari akhirat, sesungguhnya dia sesat jauh sejauh-jauhnya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, telah bertanya Sufyan bin Abdullah kepada Rasulullah SAW. Seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah, suatu hari dia
tanya Nabi, apa persoalan Sufyan? Sufyan bertanya, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ditanya oleh Sufyan, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada aku sesuatu mengenai agama Islam, akan pengajaran yang aku tidak payah untuk bertanya orang lain lagi. Sufyan minta satu persoalan, Nabi beritahu kepada dia jawapan yang perkara itu bila dia dapat daripada Rasulullah, dia tak payah tanya dah orang lain tentang agama ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah wahai Sufyan, aku beriman pada Allah. Dalam banyak-banyak benda yang kita buat, yang kita hidup di atas muka bumi ni, apa yang Nabi jawab kepada Sufyan bin Abdullah? Nabi kata, qul amantu billah, katakanlah aku beriman pada Allah. Kerana tidak ada apa yang lebih layak kita nak bawa di hadapan Allah pada hari akhirat melainkan keimanan. Allah Ta'ala janji di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah, syurga ni Allah Ta'ala janji kepada orang yang beriman. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat. Allah Ta'ala janji syurga kepada orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Nama iman mukminin tu Allah Ta'ala rakam dalam Al-Quran. Maka Allah Ta'ala, Nabi SAW nyatakan kepada Sufyan bin Abdullah, dan sewajibnya, seharusnya kita faham, ia disampaikan kepada kita semua jawapan Nabi. Antara perkara yang kamu nak tahu, yang kamu tak perlu tanya orang lain, kamu pegang dengan perkara tersebut. Qul amantu billah summa istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah, dan kemudiannya istiqamah, yakni menurut jalan yang betul dalam melakukan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada apa jua yang merosakkan iman dan hati, perkataan dan perbuatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang selalu kita ungkapkan, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau cabut daripada hati-hati kami selepas kau beri hidayah kepada hati-hati kami. Doa yang kita ungkapkan supaya iman yang ada dalam diri kita itu kita wajib pertahankan. Kita wajib menambah iman tersebut dengan amal-amal soleh yang saya sebut sebentar tadi. Keseluruhan perbincangan ini yang dikemukakan oleh pengarang dalam memberikan kesimpulan kepada tajuk yang telah kita bincangkan selama ini adalah bagaimana besarnya peranan untuk sama-sama kita memelihara iman dan Islam. Persoalan syirik, persoalan perkara-perkara yang boleh merosakkan ibadah, merosakkan akidah, merosakkan amalan kita itu, mestilah kita jauhi, dan jadikanlah diri kita itu sebenar-benar hamba yang ada di sisinya. Tuan-tuan sekalian, hari ini umat Islam dia tak perasan dia hamba Allah. Hari ini umat Islam, sebahagian besar umat Islam, dia tak perasan dia tu hamba Allah. Saya bukan sebut saja, saya akan buktikan apa yang saya sebut. InsyaAllah pagi ini tuan-tuan sekalian, dalam nak menyambung perbahasan ini, saya mengambil sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Zar Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ni panjang, tetapi hadis ni adalah perkara praktikal yang Allah Ta'ala sebut kena atas batang hidung kita, tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala sebut dalam hadis ni kerana hadis ni hadis kursi. An Abi Zar Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala. Daripada Abu Zar Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada Allah Ta'ala, yakni hadis kursi. Dalam hadis ni, hadis kursi ni ada 10 perkara Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita. Tuan-tuan sekalian, kalau kita perhati molek 10 perkara ini, Allah Ta'ala nyatakan kepada kita gambaran sebahagian besar umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah, dia tak meletakkan Allah sebagai Tuhan. Dia tidak meletakkan Allah sebagai Tuhan. Dia tidak meletakkan Allah pada tempatnya. Dia menjadikan dirinya seolah-olah Tuhan kepada Allah Ta'ala. Maka 10 perkara yang Allah Ta'ala nyata dalam hadis kursi ini, Allah Ta'ala beri gambaran tentang perkara yang dilakukan oleh umat manusia. Yang pertama Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi ini, iaitulah Allah Ta'ala nyatakan, qul ya ibadi
inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Allah Ta'ala berfirman, yang pertama dalam hadis kursi ni Allah Ta'ala guna perkataan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Wahai hamba-hambaku. Allah Ta'ala nak bagi kita faham kita ni hamba Allah.